Baiklah, untuk pengenalan, sebenarnya Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun SKPM telah dijadikan sebagai panduan dalam mengurus operasi oleh guru dan pemimpin sekolah ke arah yang lebih berkualiti. Pelan pendidikan yang dibangunkan juga untuk meningkatkan kemenjadian murid Malaysia bagi menyediakan model insan bertaraf kelas pertama dunia. Pelan pembangunan pendidikan negara juga mengandungi beberapa fasa pelaksanaan yang dikenali sebagai gelombang, 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan juga 11 anjakan. Maka di slide dan seterusnya kami akan terangkan kepada hadirin sekalian apakah perkaitannya ciri-ciri guru cemerlang dengan tujuan kita mencapai aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Baiklah, sekarang saya akan terangkan ciri pertama bagi ciri-ciri guru yang cemerlang, iaitu berakhlak mulia. Seorang guru yang teguh dengan ajaran agamanya akan mempunyai nilai kerohanian yang tinggi dan mempamerkan akhlak yang mulia. Guru yang berakhlak mulia pula akan mematuhi nilai dan juga etika keguruan serta sentiasa berdisiplin mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Guru seperti ini biasanya sentiasa tabah, bersemangat, cekal dan tidak mudah berputus asa. Guru-guru yang berakhlak mulia dalam sistem pendidikan negara kita kebiasaannya adalah mereka yang mempunyai pegangan agama yang kukuh serta moral yang padu. Jadi, apa kaitannya ciri berakhlak mulia dalam guru yang cemerlang ini mampu untuk mencapai aspirasi dan juga hala tuju pendidikan negara kita Malaysia? Saya telah gariskan dua perkara ataupun telah saya kaitkan dengan dua aspirasi dan juga hala tuju negara kita, iaitu yang pertama 6 aspirasi murid dan yang kedua implikasi terhadap guru. Dari aspek 6 aspirasi murid, saya telah menyentuh aspirasi yang kelima, iaitu etika dan juga kerohanian. Kita perlu tahu, dalam etika dan juga kerohanian telah digariskan 3 perkara yang utama. Yang pertama etika, yang kedua integriti dan yang ketiga adalah tanggungjawab sivil. Apakah yang dimaksudkan dengan kerohanian? Kita inginkan murid-murid ini mempunyai kerohanian. Kalau dari sudut agama Islam, kita perlu memantapkan pegangan agama dalam diri individu, manakala bagi yang bukan Islam, kita perlu menerapkan nilai-nilai moral dalam diri mereka. Maka dengan adanya guru cemerlang yang mempunyai ciri-ciri akhlak mulia, maka kita dapat melahirkan pelajar yang mencapai aspirasi pendidikan negara kita, iaitu etika. Yang kedua adalah dari aspek integriti. Guru-guru yang berakhlak mulia adalah guru-guru yang cekal, tabah, bersemangat dan tidak mudah berputus asa. Malah mereka sentiasa inginkan yang terbaik. Maka integriti itu bakal diserap masuk dalam diri murid-murid sekolah rendah yang diajar. Kerana guru-guru ini merupakan seorang role model ataupun inspirasi oleh pelajar, maka kita telah dapat mengaplikasikan ataupun kita telah menyerapkan semangat integriti daripada guru tersebut ke dalam diri pelajar. Dan terakhir adalah tanggungjawab sivil. Ia perlu bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar, serta memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Maksudnya, guru yang berkualiti tersebut telah menjadikan murid ini tidak mementingkan diri sendiri. Berakhlak mulia adalah kita tolong-menolong antara satu sama lain. Sikap tolong-menolong dalam diri seseorang guru ini bakal diserap masuk dalam diri murid supaya mereka boleh mencapai aspirasi murid yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan yang kedua adalah dari aspek implikasi terhadap guru. Guru telah menjadi suri teladan kepada para pelajar. Ingat, tugas guru bukan sekadar mendidik, tetapi mereka perlu menjadi role model ataupun suri teladan kepada pelajar-pelajar. Seperti kata peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jika rosak guru tersebut, maka hancurlah anak murid di masa hadapan. Tetapi jika baik apa yang ditunjukkan oleh guru, maka hebatlah anak muridnya pada masa akan datang. Untuk ciri yang seterusnya bagi guru yang cemerlang adalah dedikasi. Seseorang yang benar-benar berdedikasi tidak akan melihat tugas mendidik
mengajar, mengurus atau sebagainya sebagai satu beban. Sebaliknya, sentiasa bersedia menerima tugas dan tanggungjawab tanpa banyak soal jawab dan juga runutan. Mereka akan sentiasa tekun melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta berusaha meningkatkan kualiti dan hasil kerja tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi, apa kaitannya dedikasi dalam diri guru cemerlang ini dengan tujuan kita menggapai aspirasi dan juga hala tuju pendidikan negara kita? Adalah 3 perkara yang telah saya gariskan yang anda boleh lihat pada paparan skrin di sebelah ini. Adalah yang pertama, 6 aspirasi murid, kedua SKPMG 2 dan yang terakhir 5 aspirasi pendidikan negara kita. Baik, kita perincikan satu persatu. Lihat dahulu 6 aspirasi murid. Saya ambil aspirasi tentang pengetahuan. Apa kaitan dedikasi dengan kita mampu menjadikan murid ini mencapai aspirasi pengetahuan? Baiklah, jika sebelum ini ataupun guru-guru biasa mereka akan mengajar ketika seksi persekolahan semata-mata. Bermaksud mereka akan mengajar daripada 7.30 pagi sehingga 1.30 minit petang. Jadi penguasaan murid pada ketika itu mungkin mencapai sekadar 50% sahaja. Tetapi dengan adanya guru yang berdedikasi ini, mereka akan melakukan kelas tambahan, menyediakan pelbagai bahan bantu mengajar yang menarik, menyediakan kertas soalan ataupun kerja-kerja latihan yang menyeronokkan dan tidak membebankan. Maka inilah yang boleh meningkatkan tahap kefahaman murid. Jika sebelum ini murid hanya belajar di dalam kelas dapat 50%, bukan bermaksud sikit, tidak. Tetapi dengan adanya guru yang berdedikasi, mereka lakukan kelas tambahan pada waktu petang untuk sesi soal jawab antara guru dan pelajar ketika menjawab kerja rumah dan juga menerangkan secara terperinci bagi persoalan yang mungkin agak sukar dirungkaikan ketika dalam kelas yang hanya memakan 1 hingga 2 jam sesi pengajaran. Maka ini akan meningkatkan lagi tahap pengetahuan dan kefahaman murid. Jika dalam kelas tadi 50%, mungkin dengan adanya guru yang berdedikasi, kita dapat meningkatkan pengetahuan tersebut kepada 80 sehingga 90% banyaknya. Maka itulah tujuan kita mempunyai ataupun inginkan guru yang cemerlang. Kerana dengan adanya dedikasi, kita mampu untuk mencapai aspirasi pengetahuan dalam diri murid dalam 6 aspirasi murid yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya adalah standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang yang kedua. Saya ambil dari aspek guru sebagai perancang. Kita perlu tahu bahawa tugas guru bukan sahaja mengajar, tetapi guru perlu mengetahui metod pengajaran apakah yang perlu digunakan oleh mereka sewaktu mengajar dalam kelas. Jika guru biasa, mereka akan menggunakan metod pembelajaran yang sama untuk semua kelas. Tetapi bagi guru yang berdedikasi, tidak. Mereka akan meneliti, kaji dan juga fahami setiap kelas tersebut apakah kesesuaian pengajaran yang akan disampaikan. Jika murid di kelas belakang, apakah pengajaran yang boleh dilakukan? Contoh, mereka boleh memperkenalkan bahan bantu mengajar ataupun BBM yang menarik. Kedua, untuk mereka yang berada di kelas pertengahan, bagaimana mereka ingin seimbangkan antara pelajar yang pandai dan pelajar yang mungkin kurang pandai. Mereka boleh mengetengahkan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan di dalam kelas. Bagi contoh, mereka memperkenalkan dahulu set induksi untuk menarik minat pelajar dan sebagainya. Dan yang terakhir, apakah yang boleh dilakukan untuk mereka yang berada di kelas hadapan? Adakah mereka perlu ditambah ilmunya ataupun mereka perlu diberikan pengetahuan yang sedia ada dalam piawaian yang telah ditetapkan? Maka itu perlu dalam setiap guru. Maka guru perlu menjadi perancang. Bagi guru yang berdedikasi, itu telah mencapai standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang yang kedua. Dan yang terakhir dari aspek 5 aspirasi pendidikan negara, saya ambil daripada kualiti standard antarabangsa. Setelah kita melihat pengetahuan murid meningkat dengan adanya guru yang berdedikasi, maka dia ada kaitan dengan aspirasi pendidikan negara, iaitu kita mampu mencapai kualiti standard antarabangsa. Kerana apa? Kerana kita lihat dahulu sewaktu PISA dan juga TIMSS. PISA ini adalah program for International Student Assessment yang telah menggariskan
ataupun mengukur IQ pelajar di setiap negara dan juga TIMSS iaitu Trends in International Mathematics and Science Study telah menunjukkan tahap kefahaman murid berada pada tangga yang mana. Jadi dengan adanya guru yang berdedikasi ini, kita telah meningkatkan tahap pengetahuan mereka. Dengan meningkatnya tahap pengetahuan mereka, pada beberapa tahun yang lalu, TIMSS dan juga PISA untuk negara kita telah meningkat beberapa anak tangga. Maka disebabkan itulah kita memerlukan guru yang berdedikasi dan juga cemerlang ini dalam sistem pendidikan negara kita agar aspirasi dan juga hal tuju mampu dicapai dengan lancar dan juga cemerlang. Ciri guru cemerlang yang ketiga adalah penyayang. Antara ciri guru penyayang termasuklah bersedia menjaga kebajikan murid dengan mengambil tahu masalah murid, membina hubungan mesra antara guru dengan murid, berlemah lembut dengan murid dan sebagainya. Bermaksud, guru-guru yang cemerlang ini kebiasaannya akan menggunakan set induksi sebagai satu metod menunjukkan kasih sayang dan juga keprihatinan mereka kepada pelajar. Contoh, mereka boleh memulakan set induksi dengan bertanya khabar, aktiviti yang telah dilakukan oleh murid pada hari semalam dan juga adakah murid pada hari ini bersedia untuk menjalankan sesi PDPC ataupun tidak. Sikap keprihatinan itulah yang menunjukkan kasih sayang guru kepada murid-murid di sekolah. Dan murid yang terasa disayangi ini akan dapat memberikan tumpuan pada pembelajarannya. Maka dengan adanya sifat penyayang dalam diri seorang guru yang cemerlang ini, maka kita dapat mengaitkan atau mencapai 3 aspirasi dan juga hala tuju pendidikan negara kita, iaitu yang pertama dari standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang yang kedua, seterusnya aspirasi murid dan yang terakhir implikasi terhadap murid. Baik, kita perincikan satu persatu daripada standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua ataupun SKPMG 2. Saya ambil satu contoh iaitu guru sebagai pendorong. Pendorong ini bukan bermaksud dari aspek memberikan memberikan pengetahuan semata-mata, tidak, tetapi kita mengadaptasi teori behaviorisme, iaitu memberikan galakan, tepukan dan juga sanjungan kepada mereka yang berjaya mendapatkan sesuatu kejayaan. Contohnya, murid pertama Ahmad telah berjaya menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Guru menunjukkan sifat penyayangnya dengan mengaplikasikan teori behaviorisme, iaitu menyuruh pelajar-pelajar yang lain memberikan satu tepukan yang gemuruh kepada beliau, seterusnya memberikan kata-kata semangat dan juga apa-apa kaitan yang berkaitan dengan pemangkin semangat murid tersebut untuk belajar dengan lebih mendalam lagi. Jadi itu adalah pendorong untuk murid mempelajari sesi pembelajaran pada hari ini. Jika kelas hanya dipenuhi dengan cacian, kata-kata negatif dan juga tidak positif, maka akhirnya sesi pengajaran tidak sampai dan aspirasi pendidikan juga tidak boleh dikecapi. Seterusnya kita dapat aspirasi murid, iaitu dari sudut identiti nasional. Perlu kita ketahui bahawa sifat penyayang ini bukan sahaja dari sudut memberikan galakan, dorongan dan juga pujian kepada murid semata-mata, tetapi dari aspek menjaga keharmonian dan juga perpaduan dalam negara kita. Guru tidak boleh bersikap resis ataupun bersifat berat sebelah kepada sesuatu kaum sahaja. Kita perlu ketahui Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa, agama dan juga warna kulit. Maka guru-guru perlu bersikap profesional dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Bermaksud ketika sesi pengajaran ada murid Cina, India dan juga Melayu, maka setiap antara mereka yang melakukan kejayaan perlu diberikan galakan, sokongan, tepukan dan juga sanjungan, tidak hanya kepada satu kaum sahaja. Dengan adanya sifat tersebut, kita dapat serapkan dalam diri murid bahawa murid perlu contohi guru tersebut yang tidak bersikap resis. Maka kita telah membentuk satu identiti nasional dalam diri murid tersebut bahawa kita perlu kasih sayang antara satu sama lain walaupun agama kita berbeza, warna kulit kita tak sama dan bangsa kita berlainan.
Dan yang terakhir adalah implikasi terhadap murid, iaitu persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang ditumpukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah yang berkasih sayang. Dengan adanya kasih sayang dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran, maka semakin efisienlah kelas yang dilakukan. Maka kita telah dengan adanya guru yang penyayang, kita dapat menjadikan persekitaran pembelajaran lebih menyeronokkan, dan murid-murid juga tidak takut untuk datang sekolah, malah bersemangat untuk menjalani hari-hari berikutnya bersama dengan guru-guru di sekolah rendah maupun sekolah menengah. Maka itulah 3 perkaitan bagaimana guru penyayang mampu untuk mencapai aspirasi pendidikan dan juga hala tuju negara kita. Baiklah, setelah kita mendengar beberapa penjelasan dan juga perincian daripada sahabat saya sebentar tadi, saya di sini akan menambah lagi 3 ciri-ciri guru yang berkualiti. Jadi di sini adalah ciri yang pertama, iaitu guru yang berkualiti adalah guru yang bertanggungjawab dan amanah. Ciri utama guru yang amanah adalah melaksanakan tugas yang diberi dengan sempurna tanpa cuai dan penyelewengan. Guru yang bertanggungjawab akan peka dalam pengurusan masa. Jadi kita tahu guru akan memainkan peranan penting dan juga akan menjalankan tugasnya dengan baik dan juga amanah. Oleh itu saya tampilkan 3 aspek yang berkaitan dengan ciri ini, iaitu yang pertama, memenuhi aspek standard 4, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Di dalam aspek ini kita terbahagi lagi kepada 6, iaitu guru sebagai pendorong, sebagai pengawal, sebagai pembimbing, perancang, penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Melalui aspek-aspek ini kita dapat nilai guru sepatutnya mengikut aspek ini, mengajar dengan menggunakan standard quality ini supaya perjalanan sesi pembelajaran ini dapat dijalankan dengan lebih lancar, sekaligus dapat melihatkan guru ini menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan juga amanah. Yang kedua ialah 6 aspirasi murid, di mana dalam aspek kemahiran memimpin. Kenapa kemahiran memimpin? Ya, baiklah. Saya akan terangkan. Kemahiran memimpin dalam diri kanak-kanak. Guru sepatutnya akan mengajar, mendidik anak-anak murid mereka untuk belajar bagaimana untuk memimpin dalam jiwa murid, jiwa anak-anak murid. Oleh itu, guru akan mengajar cara untuk murid ini memberi hujah, cara murid ini mengarah dalam bentuk kumpulan. Mungkinnya guru boleh berikan kumpulan pada dalam setiap kelas untuk mengajar seorang wakil murid untuk mengarah ataupun memimpin ahli kumpulan mereka, ahli kumpulan dia. Yang ketiga adalah anjakan 10. Apa itu anjakan 10? Anjakan ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murni bagi setiap memaksimumkan keberhasilan murid, bagi setiap ringgit. Jadi di sini guru sepatutnya perlu menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah dan juga bertanggungjawab, dan dibalas dengan wang ringgit yang halal. Maksudnya sebegitulah. Kerana kalau kita mengajar hanya sekadar untuk duit semata, kita tidak akan dapat keberkatan dalam kita punya pekerjaan. Oleh itu, guru kenalah mengajar anak-anak murid mereka dengan penuh bertanggungjawab, amanah, kasih sayang. Jadi oleh itu gaji ataupun upah yang kita dapat sebagai guru itu lebih berkat berbanding kita mengajar hanya untuk duit semata-mata. Faham kan? Baiklah, untuk ciri yang seterusnya ialah guru bersikap terbuka. Dalam ciri ini, guru berkualiti mengamalkan sikap terbuka dan memandang positif terhadap semua murid.
Guru yang bersikap terbuka akan memahami dan bertimbang rasa terhadap setiap pendapat muridnya. Selain itu, guru perlu bersikap tidak berat sebelah atau pilih kasih. Hal ini kerana tindakan ataupun guru yang suka pilih kasih atau berat sebelah ini akan mengganggu emosi dan tindakan murid-murid jika guru tersebut memilih kasih, suka kepada satu satu kelompok yang pandai saja. Tetapi kelompok yang kurang ini dia biarkan, ketepikan. Jadi di situ akan mengganggu sedikit emosi kelompok ini dan akan mengganggu juga hasil pembelajaran mereka. Jadi dalam ciri ini saya sertakan lagi 3 aspek yang berkaitan dengannya, iaitu yang pertama, 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Dalam aspek ini saya tekankan kepada equity untuk semua murid. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi. Okey, dalam aspek ini, latar belakang ekonomi keluarga murid contohnya. Murid A, dia daripada keluarga yang kaya. Murid B, keluarga yang kurang kaya atau boleh dikatakan miskin. Jadi guru memilih untuk fokus kepada murid A sahaja kerana dia kaya. Dia memikirkan, jikalau aku mengajar murid yang kaya ini, aku fokuskan lebih kepada dia, ibu bapa dia akan beri lebih kepada aku. Jadi di situ guru ini tidak boleh berfikiran sedemikian kerana akan menconteng arang terhadap mukanya sendirilah, boleh dikatakan. Jadi yang kedua adalah implikasi terhadap murid. Murid berkeperluan khas khususnya. Terkadang ada guru yang tidak suka mengajar murid-murid berkeperluan khas yang lambat, atau tidaklah boleh kita katakan lambat, tetapi yang kurang susah untuk menerima ilmu. Jadi guru ini macam dia seperti tidak inginkan untuk mengajar murid-murid seperti ini kerana sukar. Jadi sebagai pendidik, sebagai guru perlu menerima segala-galanya. Jadi yang seterusnya adalah anjakan ke-9 berkaitan dengan ciri ini, di mana bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Jadi saya dapat terangkan sedikit mana guru, pendidik perlu bersikap terbuka untuk bekerjasama ataupun berkolaborasi dengan orang luar. Seperti contoh ibu bapa murid, komuniti luar, masyarakat luar, supaya hasil pembelajaran ataupun pembelajaran ini dapat disebar luas dan mungkin akan menambah baik pengajaran mereka. Oleh itu, guru juga perlu bersikap terbuka untuk menerima pendapat-pendapat daripada orang luar. Jadi, janganlah kita tutup, ataupun pendidik ini janganlah kita sekat minda kita untuk menerima apa sahaja dalam diri kita. Maksud saya, guru ini hanya menerima pendapat dia sahaja, tidak mahu menerima pendapat daripada orang lain. Baiklah, saya sambung lagi isi saya yang seterusnya, iaitu mungkin isi yang terakhir dalam tajuk ini, iaitu ciri penampilan. Ciri guru berkualiti iaitu merujuk kepada penampilan guru itu sendiri. Guru berkualiti perlu menjaga penampilan disebabkan 3 tujuan. Iaitu tujuan pertama adalah menjaga kredibiliti profesion keguruan itu sendiri. Yang kedua, mengundang rasa hormat. Dan yang terakhir, membina identiti guru yang efektif. Selain daripada itu, guru mesti mematuhi etika pemakaian dan menjaga kebersihan mereka. Jadi, guru ini perlu menjaga kebersihan supaya tidak terjangkiti penyakit-penyakit dan juga tidak membawa penyakit kepada anak murid mereka sendiri. Oleh itu, penampilan yang sentiasa kemas dan bersesuaian akan menjadikan orang lain ataupun murid-murid guru ini tertarik dan yakin
dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi dalam ciri yang terakhir ini, saya selitkan dua aspirasi dan hala tuju pendidikan negara kita yang berkaitan dengannya. Iaitu yang pertama, dalam 6 aspirasi murid, iaitu aspek etika dan kerohanian. Apa kaitannya etika dan kerohanian dalam ciri ini? Yang pertama, etika. Etika pemakaian boleh diterapkan jika guru memakai pakaian yang kemas mengikut peraturan sekolah. Jadi murid akan ikut juga. Jadi guru tiada masalah untuk mendenda ataupun menghukum murid kerana tidak mematuhi peraturan ataupun etika pemakaian sekolah. Kerana guru tersebut juga mengikuti etika pemakaian sekolah. Jadi yang seterusnya adalah kaitannya dengan kerohanian. Apa kaitannya? Kita dapat tahu menjaga kebersihan adalah juga sebahagian daripada iman yang kita diajarkan dalam agama Islam. Oleh itu, menjaga kebersihan sangat diterapkan dalam agama Islam dan juga agama lain. Itulah yang dapat kita kaitkan dengan penampilan dalam ciri guru berkualiti ini yang dapat kita simpulkan. Yang seterusnya, yang kedua adalah dalam implikasi terhadap guru. Apa implikasinya? Guru boleh menjadi suri teladan kepada murid-murid. Kerana apa? Sebagai contoh, guru memakai pakaian yang kemas, memakai wangian. Jadi murid pun terikut dengan cara guru ini. Murid melihat pakaian guru itu cantik, bergaya, kemas, segak rupawan. Jadi murid pun akan cuba untuk mengikuti jejak langkah guru dan menjaga etika pemakaian murid itu sendiri. Dan juga guru memakai wangi-wangian. Jadi murid ini terasa macam dia pun ingin menggunakan wangian supaya mereka datang ke sekolah itu dengan satu penampilan yang sungguh kemas, cantik, ceria dan juga sopan. Baiklah, rumusan bagi mengakhiri tajuk ini ataupun topik ini, saya dapat simpulkan di mana sasiah guru yang cemerlang akan memperlihatkan tingkah laku dan sifat-sifat peribadi yang positif sebagaimana yang dilihat oleh orang lain, di samping memiliki pengetahuan dan kemahiran pengajaran yang profesional. Seterusnya, sistem pendidikan negara berkembang seiring dengan keperluan masa kini dan cabaran pendidikan global yang semakin mencabar. Matlamat akhir pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi individu dan mencapai kesadaran kendiri. Etika perguruan dan etika kerja KPM yang dihayati dan diamalkan akan membentuk budaya kerja yang cemerlang. Akhir sekali, guru yang berjiwa pendidik pasti mampu membimbing muridnya untuk memiliki nilai keinsanan dengan kualiti peribadi dan jalinan sosial yang terbaik.